Assalamualaikum. Salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini preview HQ Tone adalah bersama saya, Hazim Marzuki. Mungkin ada yang kenal saya, mungkin ada yang tak kenal saya. So boleh panggil saya Hazim lah. Right. So untuk hari ini, preview pada hari ini saya nak kongsikan tentang 3M. 3M, kenapa orang itu kena kemestian untuk berjaya perlu ada 3M. Dan pada masa yang sama kena elakkan daripada 3A. Apa yang dimaksudkan dengan 3A? So benda tu yang saya akan kongsikan pada hari ini. Dan insyaAllah sebelum saya berkongsi tentang 3M dan 3A tu, saya akan share dulu tentang singkat Tone Wow lah. Mungkin ada orang yang baru yang dengar preview ni, masih lagi baru, belum tahu apa-apa lagi tentang Tone Wow. Jadi saya akan share sikit tentang Tone Wow ni. Alright. So singkat Tone Wow ni adalah singkat sebenarnya sama saja macam singkat lain. Boleh buat call, boleh SMS. Saya akan cerita secara ringkas sahaja tentang Tone Wow ni, sebab mungkin yang dengar preview pada hari ini adalah ramai daripada ejen Tone Wow yang memang dah sedia ada dan yang dah ada knowledge basic tentang Tone Wow ni. Jadi saya lalu secara ringkas saja. So Tone Wow ni dia adalah singkat, sama macam singkat lain. Jadi dia kelebihan dia boleh kekalkan nombor lama, nak nombor baru pun ada. Jadi ada pilihan lah, nak sama ada nak kekalkan nombor ataupun nak nombor baru. Jadi kelebihan dia, antara kelebihan dia punya data plan lah. Pada saya data plan dia sangat-sangat berbaloi. Saya akan kongsikan salah satu data plan dia, iaitu kalau top up 50 boleh dapat 89 GB sehingga dan unlimited call ke semua rangkaian. Dan itu dari segi dia punya data plan. Dan dia ada kelebihan, dia punya line 4G plus, iaitu lebih laju daripada 4G biasa. Dia memang laju. Lepas tu dia tak ada speed cap. Banyak telco yang offer unlimited tapi ada speed cap. Macam kita, dia punya kelajuan tak ada speed cap. Alright. Jadi itu kelebihan yang ketiga. Dan kelebihan yang seterusnya, dia ada khairat kematian. Yang ni yang unik pada saya. Ini antara kelebihan dia yang paling, antara yang terbaik lah. Sebab dia ada khairat kematian. Kita sebagai pengguna SIM card Tone Wow, kalau kita meninggal dunia, kita sebagai pengguna, kita layak, waris kita layak untuk dapat sehingga RM2,000. Itu pada saya sangat special SIM card ni, sebab dia ada kelebihan khairat kematian tu. Maksudnya waris kita, walaupun dia tak guna SIM card Tone Wow ni, tapi sebabkan kita yang guna, kita meninggal dunia, waris kita dapat RM2,000. Sebab tu saya kata SIM card ni sangat-sangat special. Jadi sebab tu beruntung semua pengguna SIM card Tone Wow. Beruntung sangat kita semua, walaupun dah meninggal kita boleh bagi benefit pada waris. Alright. So yang seterusnya, kelebihan dia ada package percutian. Macam sebelum ni saya sendiri pun pernah melayakkan diri untuk pergi ke Guangzhou, China. Dan dia ada banyak lagi package yang pergi ke Paris, pergi ke mana tak silap saya, ke Bangkok, banyaklah yang sebelum-sebelum ni. Alright. So insyaAllah akan datang akan ada package ke percutian ke Australia. Itu khas untuk ejen lah, ejen yang aktif. Alright. Dan seterusnya package umrah pun ada. Package umrah pun ada. Dan alhamdulillah saya salah seorang yang layak untuk dapat package umrah tu. Itu special. Kita guna SIM card, kita kongsi kelebihan SIM card ni, kita dapat benefit macam tu. Dan yang terakhir sekali, kelebihan dia adalah dia boleh buat income. Ini yang saya nak fokus pada hari ini. Kelebihan SIM card ni, dia boleh jana pendapatan. So macam mana kita nak jana pendapatan tu? Kita sebagai pengguna SIM card Tone Wow ni, kelebihan dia, bila kita daftar, bermodalkan RM12.50 saja. So kita boleh kita dah pun dapat ID. Itu special berbanding SIM card lain. Kita daftar, kita dapat ID. So apa fungsi ID ni? Adalah bila kita daftarkan orang, kita daftarkan, contoh kita
saya daftar SIM card Tuan Wow, saya daftarkan mak ayah saya, adik-beradik saya, sepupu, mak saudara semua. So setiap kali mereka top up, saya akan dibayar komisen. Okey. Contoh kalau basic kiraan dia, contohlah saya daftarkan mak saya top up 100, untuk senang kira saya akan dibayar sebanyak 4 ke 10%. Jadi tak pasal-pasal masuk ke dalam akaun bank saya RM10. Lebih kurang macam tu. So asasnya sangat simple. Bila kita daftar SIM card Tuan Wow, kita dapat ID, kita daftarkan family kita, daftarkan saudara mara kita, kawan-kawan kita. Setiap kali mereka top up, kita akan dibayar. Itu uniknya SIM card ni. Okey. Jadi kalau contoh lagi ramai yang kita daftar, maka lagi banyaklah income yang kita akan dapat. Okey, kalau contoh 10 tahun orang tu guna SIM card, orang yang kita daftarkan tu guna SIM card ni, okey, di bawah ID kita, maka 10 tahun tu kita dibayar. Itu specialnya, dia adalah passive income. Maksudnya walaupun orang tu dah guna lama, kalau dia guna 20 tahun lah kita akan dibayar oleh company. Okey, itu dinamakan passive income lah. Okey, jadi dan yang menariknya sekali, antara kelebihan dia, income yang kita dapat tu boleh diwariskan. Okay, macam contoh sekarang ni saya masih lagi bekerja. Okay, kerja saya sekarang, saya bekerja sebagai arkitek di firma Subang di area Bandar Sunway. Jadi pekerjaan saya sekarang, kalau saya berhenti kerja, income yang saya dapat sebagai seorang arkitek tu tak boleh diwariskan. Tapi kenapa saya ambil peluang Tuan Wow ni, saya buat Tuan Wow disebabkan saya nampak peluang pasif tu. Okay, maksudnya bila saya dah buat sampai satu tahap, bila saya meninggal, income yang saya dapat dengan Tuan Wow tu boleh diwariskan. Itu yang dinamakan passive income. Jadi kalau compare dengan pekerjaan hakiki saya sekarang, itu adalah aktif. Di mana kalau saya meninggal, income tu tak boleh waris. Okay, kalau saya berhenti kerja, income tu tak akan dapat dah. Berbeza dengan passive income yang apa yang saya nak kongsi ni, passive income dalam Tuan Wow ni, bila kita dah berhenti buat sekalipun, okay, tetapi setiap bulan orang guna, orang top up, walaupun saya dah berhenti jual, tapi income tu tetap akan masuk tiap-tiap bulan. Itu kelebihan dia, passive income. Okay, itu yang disediakan dalam platform Tuan Wow. So kita yang dah jadi ahli ni perlu ambil peluang ni sebaiknya. Kita yang dah jadi ahli ni perlu lebih tanamkan keyakinan lagi. Okay, supaya kita boleh maintain, boleh terus konsisten untuk jadi ejen yang betul-betul nak buat lah. Okay, kalau betul-betul nampak peluang passive income ni, sebenarnya dia akan stay. Saya yakin kalau siapa-siapa betul-betul nampak passive income ni, dia akan stay untuk buat bisnes Tuan Wow. Okay, so kita teruskan dengan apa yang saya nak bagi tahu pada permulaan tadi tentang kalau nak berjaya dalam satu perniagaan ataupun apa-apa yang kita buat, terutamanya bisnes lah. Okay, kita perlu ada 3M. Okay, nak berjaya kena ada 3M ni. Okay, apa 3M yang saya maksudkan tu? First kali, M yang pertama adalah matlamat. Okay, so nak berjaya kita kena ada matlamat lah. Kita kena set apa matlamat kita. Okay, jadi saya fokus kepada Tuan Wow. Dalam Tuan Wow, apa matlamat anda sebenarnya? Apa yang kita nak achieve? Apa yang target kita? Okay, matlamat ni dia target. Dia start dengan impian yang kita dah yang kita dah betul-betul ada jadual untuk kita fokus, untuk kita kejar. Itu dipanggil matlamat lah. Okay, dia bukan sekadar angan-angan. Jadi matlamat ni dia kena berserta dengan tindakan. Okay, jadi apa yang perlu ada dalam Tuan Wow, first kali untuk berjaya kena ada matlamat. Alright, so matlamat ni dia mungkin sangat subjektif. Okay, jadi saya nak detailkan lagi apa sebenarnya matlamat ni. Matlamat yang kita perlu ada, dia kita kena letakkan target kita, apa yang kita nak dapat. Contoh dalam Tuan Wow, mungkin pada tahun pertama matlamat kita nak dapat berapa income 2,000 contoh. Itu matlamat dah. Okay, kita nak dapatkan 50 orang aktif. Itu matlamat yang kita kena ada. Matlamat tu kena spesifik. Apa yang kita nak dapat, apa yang kita nak capai. Okay, kita kena ada satu benda yang memang kita nampak untuk kita kejar. Kita kena nampak, kalau contoh dalam dalam larian kita nampak kita nak sampai ke tahap mana.
Okay, nak berjaya kita kena ada satu set target. Itu yang kena ada. First kali matlamat. Jadi kita kena tulis lah. Kalau boleh, setiap ahli Tuan Wow yang betul-betul nak berjaya, betul-betul nak fokus dalam Tuan Wow ni, first kali kena sediakan satu kertas, tulis atas kertas tu apa matlamat yang anda nak capai. Okay, apa target anda. Okay, mungkin yang pertama sekali income 2,000 pada tahun yang pertama contoh, ataupun 3,000. Masing-masing letak matlamat masing-masing. Jadi matlamat tu dia akan efek kita punya gerak kerja. Okey, dia akan efek kita punya jadual. Okey, jadual kita macam mana kita nak achieve target tu. Jadi daripada matlamat tu sebenarnya kita kena ada jadual. Macam saya beritahu tadi, jadual tu kita kena spesifikkan lagi dari contoh sehari apa yang kita nak buat. Apa yang kita kena buat dalam masa sehari tu. Apa yang kita kena, contohnya buat iklan, kita buka Facebook, kena ada video, kena buat dekat Instagram ataupun apa-apa saja platform yang kita nak guna. Masing-masing kena ada strategi masing-masing. Mungkin itu kalau dari segi online. Kalau offline pula mungkin matlamat untuk dapatkan sehari 5 orang untuk close, ataupun 5 orang untuk daftar, ataupun 10 orang. Jadi untuk offline mungkin dia nak buka booth, okay, nak capai target dia. Itu yang paling penting, matlamat first. Okay, so itu 3M, itu M yang pertama lah. Untuk M yang kedua, kena ada mindset. Ini sangat-sangat penting sebenarnya. Ramai ejen ataupun ramai ahli-ahli yang berniaga ni, dia kalah dekat mindset sebenarnya. Matlamat mungkin dah ada, dah tulis, dah siap tulis apa matlamat yang dia nak capai. Tapi dia silap, dia punya kekurangan ni dekat mindset. Mindset dia tak cukup kuat. Mindset ni satu benda yang kita kena tanam dalam kita punya minda. Kita punya apa orang kata, minda bawah sedar kita tu kena mindset yang sangat kuat. Okay, mindset kena kuat sebab apa? Sebab kita akan terima banyak rejection. Okay, mungkin dalam 10 orang yang kita approach, contoh kita approach kawan-kawan kita, mungkin dalam 10 orang kawan-kawan tu tak semua akan terima. Mungkin akan ada 1 ataupun 2 orang saja yang keterima. Jadi rejection tu akan menyebabkan kita punya kita punya mindset ni jadi down. Sebab tu kena kuatkan mindset tu. Apa yang kita nak capai tu kita kena kuatkan dengan matlamat kita, dan kita kena ada satu mindset yang kita betul-betul kukuhkan kita punya dalaman tu untuk capai matlamat. Sebab tu penting, mindset dan matlamat ni dia berkait. Okay? Jadi kita kena kukuhkan mindset kita. Mindset kita perlu ada satu mindset yang sangat positif. Okay? Jangan ada, elakkan daripada circle-circle yang negatif. Contohnya kalau kita jumpa kawan-kawan yang selalu downkan kita, kawan-kawan yang tak yakin dengan kita, kalau boleh kita pilih orang-orang yang nak sama-sama berjaya dengan kita. Sebab tu penting surrounding. Okay, penting sangat surrounding tu sebab dia akan efek kita punya mindset sebenarnya. Contoh kalau kita nak berjaya, kita perlu ada kawan-kawan ataupun circle yang positif lah. Okay? Kawan-kawan dekat Facebook pun kita kena pilih. Okay, mungkin kita boleh follow sifu-sifu yang dah berjaya sebab diorang ada satu mindset yang sangat positif. Jadi bila kita buka Facebook diorang, kita ataupun wall diorang lalu dekat kita punya Facebook, jadi dia akan tanamkan something yang positif dalam diri kita. Benda tu akan set kita punya, dia akan efek kita punya mindset juga. Okay? Jadi sebab tu penting pilih circle ada mindset yang positif. Bila kita ada circle yang positif, kita punya mindset pun akan lebih kuat lagi. Okay, itu untuk M yang kedua. Jadi untuk M yang ketiga ialah mentor. Mentor sebenarnya memainkan peranan yang penting juga. Okay? Sebab apa saya kata macam tu? Sebab mentor ni lah yang akan bagi kita semangat sebenarnya. Okay? Tapi walaupun semangat tu saya sebut tentang mentor tadi, tak semestinya kita kena pergi kelas-kelas yang berbayar yang sangat tinggi. Sebab kita dah ada banyak mentor dalam Tuan Wow ni sendiri. Kita ada banyak mentor. Kita ada banyak sifu-sifu yang hebat. Contohnya sifu Mus'ab, sifu Hafiz Arif, sifu Aiman Fahmi. Ada banyak lah. Ada banyak, terlalu banyak sifu yang kita boleh refer
yang kita boleh jadikan dia sebagai mentor. Okey, sebenarnya kita boleh je tanya siapa-siapa saja, sifu-sifu yang dah ada, untuk kita kuatkan lagi semangat kita. Okey, tak semestinya mentor tu tak semestinya yang direct daftar kita. Sebenarnya tak semestinya. Mentor kita boleh cari siapa-siapa saja. Tapi macam saya suka cari mentor yang memang dalam bidang yang sama, sebab dia lebih dia punya approach lebih direct. Dia tak terlalu subjektif. Kalau kita cari mentor yang luar, mungkin boleh bagi info juga, ataupun input, ataupun semangat juga, tapi dia tak spesifik. Macam saya suka cari mentor yang spesifik terhadap apa yang kita nak buat, sebab mereka lebih tahu strategi macam mana nak dapatkan customer tone wow, khususnya tone wow. Okay? Dia lebih tahu macam mana selok-belok ataupun strategi yang paling tepat lah. Okay? Sebab tu penting, mentor pun sangat penting. Alright, dan bila kita dah ada mentor untuk kita refer, lepas tu kita terus buat. Sangat penting bila dah dapat satu ilmu tu, kita terus buat. Jangan kita sekadar ambil ilmu tetapi tak ada tindakan. Okay, tindakan tu kita kena lalui proses untuk capai satu stage tu. Untuk berjaya kita kena lalui stage tu sendiri. Okay, kita kena lalu juga. Mungkin kita dah ambil skrip daripada mentor, kita kena buat, kita kena apply. Mungkin skrip yang sifu bagi tu kita kena olah juga yang sesuai dengan kita. Sebab tu penting, kalau ada mentor kita tahu dekat mana sumber-sumber yang kita nak ambil. Okay, dari segi skrip, ayat iklan ke, ataupun apa-apa sahaja benda-benda teknikal yang melibatkan online ataupun offline lah. Okay, sebab tu penting ada mentor supaya kita kurang langgar dinding. Okay, supaya kita boleh elak untuk terlalu banyak halangan. Okay, kita tetap kena lalu halangan tu. Okay, dalam proses nak berjaya tetap kena lalu halangan. Tapi bila kita ada mentor, halangan tu akan kurang. Okay, jadi proses ataupun stage nak sampai ke satu tahap yang yang dipanggil satu kejayaan tu, dia akan lebih mudah sebabnya ada mentor. Alright, so saya dalam apa yang HQ buat sebenarnya sangat bagus. So HQ sebenarnya nak melatih kita ataupun nak buat circle dalam tone wow sendiri, untuk ejen-ejen tahu siapa yang mereka ataupun sistem yang HQ buat ni, untuk kita tahu di mana kita nak refer. Ataupun setiap minggu HQ akan buat coaching ataupun video preview dan sebagainya. Benda tu sangat membantu untuk ejen-ejen baru lah. Ini adalah salah satu sistem untuk mentorship punya sistem lah. Alright, so itu 3M. First kali matlamat, yang kedua mindset kena strong, dan yang ketiga adalah mentor. Alright, so itu 3 perkara yang perlu ada untuk capai satu kejayaan. 3 benda tu kena ada. Alright, so seterusnya selesai untuk 3M, dan seterusnya saya terus masuk kepada benda yang kita kena elakkan, iaitu 3A. Okay, 3A ni kita kena elak. First kali A adalah alasan. Ini sebenarnya yang kita ramai yang kita tengok sebenarnya. Bila nak berjaya, mula-mula waktu daftar semangat nak berjaya, tapi bila kita approach, tiba-tiba dia dah bagi 1001 alasan. So macam mana nak berjaya kalau dengan alasan yang diberikan tu? Okay, alasan tak cukup masa, alasan tak ada ilmu, alasan macam-macam alasan dia orang boleh cipta. Okay, tapi sebenarnya kalau nak berjaya, hanya dengan satu sebab saja kita boleh capai kejayaan tu. Tapi kalau tak nak berjaya, 1001 alasan boleh bagi. Okay, so itu salah satu daripada 3A tadi. Okay, untuk A yang kedua, angkuh. Okay, angkuh. So kita jangan angkuh. Dalam nak berjaya ni, kita perlu ada satu sikap yang apa orang kata, jangan sombong untuk nak berjaya. Kita kena tahu, kita kena approach siapa yang kita nak dapatkan ilmu daripada mereka. Okay, kalau contoh sifu-sifu kita jangan segan.
Okey, jangan sombong. Okay, kita ambil je ilmu daripada dia orang semua. Okay, sebab mereka semua ni dia dah lalui satu stage yang dah tahu dah macam mana cara untuk cara untuk sampai ke satu destinasi tu. Bila kita tanya, kita kurangkan rasa malu untuk bertanya dan hilangkan rasa sombong. Sebab rasa sombong tu sebenarnya adalah menjadi punca untuk kita susah untuk capai satu kejayaan tu. Alright, so itu untuk A yang kedua lah, iaitu angkuh. Okay? Dan A yang ketiga ialah ambil mudah. Yang ni yang paling sebenarnya yang paling ramai orang tak perasan. Dia terlalu ambil mudah. Bisnes Tuan Wow ni sebenarnya mudah. Dia terlalu mudah. Kita nak kongsi tentang satu kelebihan SIM card, iaitu satu produk keperluan yang semua orang guna. Ada 40 juta rakyat Malaysia yang guna telefon. Jadi benda ni terlalu mudah sebab kita hanyalah nak share tentang satu SIM card yang satu produk keperluan semua orang. Tapi kenapa dia jadi susah? Sebab kita ambil mudah. Benda yang bisnes mudah, tetapi bila orang ambil mudah, dia akan jadi susah juga. Okay, so itu 3A yang kita sebagai ejen kena elakkan. Okay, first kali adalah alasan, dan yang kedua angkuh, jangan sombong. Okay, itu sikap yang kita nak kena buang. Dan yang ketiga sekali, sikap ambil mudah. Itu A yang ketiga. Alright. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap apa yang saya share ni dapat bagi manfaat untuk kita semua. Okay, jadi benda ni, bisnes ni pada saya anda kena betul-betul fokus. Okay, benda ni dia bukan dalam masa jangka pendek. Okay, anda perlu konsisten dan perlu bertahan untuk dapat hasil yang luar biasa tu. Okay, jadi saya doakan kejayaan untuk anda semua yang tonton kita punya preview pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa di next preview nanti. Okay, siapa yang belum follow FB saya boleh follow. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.